Visi Studio, tempat karya naik dalam bilik mi. Semua jadi nyata, dari bisnes ke seni. Kita cipta juara dengan suara. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, ini merupakan satu podcast yang julung-julung kalinya, iaitu podcast VC Studio Kulim. Okey, so podcast untuk first episode ni kita baru start, kita baru nak set up dan kita baru nak on air, kita kata. Dan of course kita akan ceritakan tentang pengalaman-pengalaman sifu-sifu ataupun juru-juru gambar yang otai-otai untuk episod yang first ni. So untuk episod kali ni kita bersama dengan seorang individu, tak lain tak bukan, untuk episod yang kali pertama, yang first try kita akan on air untuk VC Studio. Kita ada seorang figura yang bernama Encik Ahmad Amir Alias, iaitu seorang juru gambar perkahwinan dan juga owner kepada VC Studio Kulim. Kita nak tanya dia, kita nak rungkaikan tentang background dia, dan kita akan lebih bermesra lah, kita akan sembang santai dengan dia. Okay, jadi Abang Ahmad lah, kita lebih selesa panggil Abang Ahmad lah. Okay, so Abang Ahmad boleh perkenalkan diri Abang Ahmad dulu dengan penonton, dengan kita semua. Okey, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih pada kira invite saya lah. Ya, betul. Untuk pertama kali ya kan. Untuk pertama kalinya. Okey, so saya nak cerita sikit lah. Siapa saya kan. Ya, Abang Ahmad boleh kenalkan diri Abang Ahmad Okey, dulu. saya ni nama yang orang selalu panggil Amir Alias lah. So saya ni pengalaman sebagai, saya full time sebagai full time fotografer lah. Full time photographer. So kira saya dah full time ni lebih kurang 10 tahun lah. Oh, dah 10 tahun untuk 10 tahun fotografer. Lah. Untuk fotografer. Okay. Yang sebelum ni kira saya buat part time lah. Oh. Jadi experience saya untuk fotografer perkahwinan ni dah 16 tahun lah. 16 tahun. 16 tahun. So alhamdulillah stay dalam, orang kata dalam market untuk fotografi wedding ni, stay orang kata konsisten lagi. Stay alhamdulillah konsisten. Alhamdulillah. So Abang Mat, saya nak tanya Abang Mat sikit lah kan. Okay, dalam fotografer ni dia ada banyak kita kata channel lah kan. Kita ada channel sport ke ataupun macam-macam lah, produk ke apa kan. So kenapa Abang Mat sendiri pilih juru gambar untuk perkahwinan tu? Dia ceritanya mula-mula memang saya minat fotografi. Memang saya minat. Lepas tu ada kawan pula start, orang kata ajak kan. Minat tu ada, tapi dia sebenarnya minat tu kena ada, maksud dia ada macam pemberi semangat, pencetus. Ada kawan saya ni dia ajak. Lepas tu memang kita starting tu memang terus shoot wedding. Oh, kiranya daripada kawan dia ajak, lepas tu terus kita starting tu terus wedding. Oh. Maksud dia kita start wedding. Sebab saya pilih wedding ni satu, sebab orang kata event wedding ni dia memang selalunya tiap-tiap minggu ada. So kalau kita nak buat full time ni, benda ni lagi okey lah. Berbanding kalau kita nak shoot event ni kadang-kadang kan, bukan selalu ada. Jadi kalau untuk kita sustain kita punya business ni, memang kita kena masuk untuk wedding lah. Oh, so maksudnya Abang Mat sendiri pilih untuk wedding sebab dia sustain lah, dia setiap minggu dah ada kan. Sustain. Satu lagi, tak tahulah, saya suka, memang semua orang orang kata perlukan duit, betul. Betul. Tapi nombor satu sebab dia artwork. Saya macam suka kalau kita ni dapat macam satu klien, kita boleh, maksud dia kita boleh macam puas hati kan, maksud kita shoot dia cantik apa semua, itulah satu macam kejayaan besar bagi saya. Maksudnya gambar yang cantik ni dia bagi kepuasan dekat orang yang ambil gambar tu sendiri. Sebab pengalaman dulu, kira saya dulu masa saya kahwin dulu, itu pun kita pun masa tu orang kata hire orang tak apa-apa kita juga. Kita pun tak kenal lagi. Tak kenal. So kita pun masa zaman tu pun tak banyak pilihan fotografer. Jadi kita pun ambil suka sembrono ambil je. So memang gambar tu teruk lah juga. Memang bila dah sekarang ni kita tengok balik. So kira dah kita jadi fotografer ni, kita buat yang terbaik. Kita bagi yang terbaik untuk orang lain. Ya, betul. So kalau kata dari segi
peralatan kan untuk nak start untuk buat jadi fotografer, khususnya wedding photographer kan. So dari segi peralatan tu macam mana tu? Dia starting dulu apa pun nombor satu kena minat dululah. Sebab dia benda awak tau. Dia bukan setengah orang masuk ni dia lebih more tu nampak income. Dia tengok duit. Yes, nampak duit. Tapi sebenarnya yang penting lu kita kena minat tu, passion tu kita kena minat dulu. So peralatan tu semua orang starting dia, kecuali duit banyak kan. Tapi kalau starting kita ni biasa-biasa, kita buat ambil yang basic dulu. Yang basic basic maksud dia bukanlah maksud dia lens tu yang tak ada mahal dulu. Kita buat dulu, tengok minat macam mana dulu. Maksudnya dia boleh pakai lah. Boleh pakai. Kita buat job, kita pelan-pelan. Lepas tu pelan-pelan kita rasa okey, bisnes tu okey, kita boleh upgrade. Sebab kalau nak upgrade terus kan buat-buat, nanti buat-buat tak minat pula dah jadi susah. Kita dah invest banyak lah kan. Sebab cost. Sebab kamera ni semua barang mahal lah. Yalah, betul lah. So dari segi macam dari segi kita nak jaga kualiti gambar tu, apa elemen-elemen yang kita kena jaga dalam teknikal untuk kita ambil sebuah gambar tu? Dia bagi saya, siapa shoot pun bukan maksud dia semua boleh shoot, maksud dia yang penting dalam fotografi ni, yang penting output kita tu. Maksud dia kalau contoh album kan, so end product kita tu album tu yang kita kena, yang orang kata apa nama, output kita yang tu bagi nampak orang kata wow. Yes. Sebab siapa shoot pun yang penting output kita tu kita kena jaga kualiti. Output so dari segi setting apa semua tu kita kena jagalah kan? Ya betul. Sebab banyak fotografer sekarang dia banyak muat turunnya. Dia buat 6 bulan, dia rasa okey, dia jalan terus buat job. Tapi sebenarnya dalam ilmu dia tak ada. So dia pun kadang ikut kawan-kawan. Maksud dia sebenarnya bagi Bamek kan, maksud dia kita cari ilmu lah. Banyak ilmu sebenarnya, tapi the best kita masuk kelas lah. Sebab masuk kelas tu dia lebih lain lah. Kalau kita belajar banyak kat YouTube pun banyak kan. Kita kalau kita search tu banyak. Tapi sebenarnya the best masuk kelas lah. Sebab Mamek dulu 2011 pernah masuk kelas Saiponang lah. So lepas masuk kelas Saiponang tu, barulah kita punya gambar tu ada nampak wow lah. Bila ada ilmu, gambar boleh ada improvement lah. Yang dulu kita shock sendiri lah. Mungkin Abang Mac boleh share sikit elemen-elemen yang ada, yang kena ada dalam sebuah gambar tu untuk bagi nampak gambar tu wow. Okay, dia sebenarnya ini praktis Abang Mac lah. Sebab wedding dia bukan macam kita show landscape, kita boleh masuk dia satu gambar tu kita boleh orang kata edit sampai 2-3 hari kan. Sebab wedding ni kan banyak gambar. So kita kalau boleh kita nak mudah kerja kita. So tip Bamek, maksud dia kita kena 90% gambar kita tu dah cantik. Maksud dia dari segi exposure, cerahan, daripada sharp, gambar tu sharp, komposisi, gambar tu balance, horizontal cantik. Maksud dia komposisi dia. Komposisi gambar tu. So komposisi semua cantik. Maksud dia dah dah 90%, just kita enhance sikit saja. Maksudnya 10% tu kita dah tak sakit kepala balik tu, kita just touch up sikit. Sebab itu praktis Bamek lah. Maksud dia 90% kita shoot bagi cantik. Sebab wedding ni kan banyak gambar. Ya betul. So kita memang kita nak kerja senang kan. Maksud dia kita nak mudah kerja kita. Kalau kita nak edit satu gambar pun ambil masa yang lama kan. Penat. So selain daripada wedding fotografi, apa lagi foto yang Bamek sendiri buat? Okay, servis yang selalu saya buat lah. Servis fotografi ni studio. Studio. Sebab maksud dia untuk shoot portrait. Maksud dia shoot portrait, shoot produk. Maksud dia lepas itu dengan saya shoot event lah. Event pun ada buat. Event. Maksud dia studio dengan event lah. Corporate kan. So kalau kata dari segi shoot produk lah kan, mungkin Abang Mac boleh cerita antara produk yang Abang Mac dah pernah shoot ataupun macam tu lah lebih kurang produk yang Abang Mac pernah shoot.
So banyaknya produk macam menu makanan, menu makanan, lepas tu produk-produk yang founder-founder. So diorang shoot studio macam selalunya kalau menu makan tu, makanan tu selalunya shoot dekat diorang punya kedai lah, restoran. Kita pergi dekat restoran ni. So kita bawa kita punya alatan, kita shoot sana senang kan, sebab diorang nak masak apa kan. So lepas diorang masak, kita shoot terus. So macam Bamek sendiri kan, macam mana kita nak, sebagai kita ambil konteks dalam wedding photographer kan, Bamek punya main business, macam mana Bamek maintain satu, macam mana Bamek buat Bamek punya karakter sendiri, karakter. Contoh Amir Aliyah fotografi, macam mana sebut saja orang dah tahu, okay, dia ni gambar dia cantik, gambar dia macam ni. So kalau kata kita nak booking dengan dia, jangan risau, memang gambar 100% cantik. Macam mana Bamek nak maintain ataupun nak ada satu karakter sendiri dalam gambar tu? Okay, dia sebenarnya macam ni tau. Sebab kita, orang kata walaupun artwork, tapi dah jadikan satu sumber pendapatan kita, full time photographer kan. Sebenarnya kita tu passion tu. Kita kena ada passion. Maksud dia kita kena, orang kata hati kita tu macam jujur. Sebab kita buat kerja ni jujur. Jadi kalau dengan hati, dengan ikhlas, jujur, kita shoot. Lepas tu kita, nombor satu PR kita kena jaga. Banyak masalah, banyak fotografer saya tengok PR lah. Diorang tak jaga etika kan. Sebab satu, jadi fotografer ni etika pemakaian. Lepas tu etika PR kita kan. Macam mana kita, lepas tu relationship dengan klien tu penting. Sebab dia macam ni lah, dia business nombor satu paling bagus mouth to mouth. Business kita, marketing yang paling bagus lah. Tak ada orang boleh lawan lah. Maksud dia mulut ke mulut. Maksud dia satu, kita kalau kita shoot satu tempat tu, kita target next client akan ambil kita. Maksudnya repeat dia ada reputation lah. Ya, kita kena target ada repeat. Sebab kalau kita sentiasa cari customer yang baru, kita penat. So kalau kita, contoh kita dah ada 2,000 customer, so kadang-kadang adik dia kahwin, saudara dia kahwin, jadi benda tu berkait. Jadi benda tu mulut ke mulut kan. Jadi itu yang terbaik lah. Business yang marketing yang paling power, mouth to mouth lah. So dari segi macam Bamek cakap sendiri lah, kita servis kan. Maksudnya bukan sahaja kita kena jaga gambar tu sendiri, output yang kita hasilkan, malah kita punya relationship kita dengan klien kita pun kita kena jaga masa kita shoot semua kan. Ya betul. Sebab kita nak berjaya dalam fotografi ni adalah nombor satu, point kita adalah jaga relationship lah. Apa-apa fast respond kan. Maksud dia tak ada kita, orang kata abaikan klien. Orang kita kata sidai. Tak. Maksud dia kita kena jaga benda tu lah. Sebab dia macam ni lah, dalam business service ni, nak puas hati orang 100% tu bukan senang lah. Sebab orang ada kerenah macam-macam. Ya betul. Tapi kita sebagai orang kata penyedia servis, so kita mesti buat yang terbaik untuk klien kita. Kita cuba habis baik. Habis baik, kita cuba yang terbaik lah. So Abang Mek pun dah lebih kurang 16 tahun 16 tahun dalam bidang servis wedding fotografi ni. Ya betul. So mungkin kita nak tanya tentang macam mana Abang Mek menguruskan masa seharian. Abang Mek confirm Abang Mek pun dah berumah tangga, dah ada family, nak menguruskan masa untuk pergi shoot, nak menguruskan masa buat album pun semua. So apa tips yang Abang Mek boleh bagi ataupun yang Abang Mek dah amalkan selama 16 tahun ni? Dia selalu macam ni lah. Maksud dia, kita ni orang business ni, kita kebanyakannya tahu, kita bangun pagi baru kita nak fikir kita nak buat apa. Sepatutnya kalau kita malam kita nak tidur dah, kita kena plan dah esok apa kita nak buat. Nak tidur tu kita dah tahu esok kena apa kita nak buat. Maksud dia kita kena time management tu kita kena betul lah. Sebab yang jadi isu bukan apa, kita ada family. Maksud dia tu bukan, yang bujang pun jadi kadang problem juga. Ini time management kita kena betul lah. Kita nak kena bahagi betul-betul. Ya betul. So mungkin Abang boleh share sikit tips
apa peralatan, mungkin Abang Mek boleh share peralatan yang abang guna untuk dapatkan gambar yang cantik, ataupun basic lah untuk mungkin penonton-penonton yang kita yang tengok hari ni, sebab kita memang kita target untuk kawan-kawan ataupun juru-juru gambar yang baru nak up lah, kita kata kan, nak mula lah, baru nak newbie lah kan. So ni adalah video ataupun podcast yang memang berguna untuk juru-juru gambar yang baru nak start. Mereka boleh tengok apa atau barang ataupun starting lah untuk dapatkan satu gambar yang cantik tu. Okey, dia body ni, maksud dia kamera kita tu, bagi Abang Mek, kalau boleh kita pakai full frame lah. Full frame. Ya, full frame. So kita pakai jenis apa pun tak kisah. Tapi selalunya kalau untuk foto ni Abang Mek recommend Canon lah. Canon. Okay, sebab user-user yang lain ini kita shout out to Canon Photography. Okay, alright, okay, sambung. Okay, kita wajib kena ada lens 50mm untuk potret. 50mm itu untuk indoor atau untuk outdoor tu? Untuk dua-dua boleh guna. Oh, maksudnya 50mm tu kita boleh pakai untuk dua-dua? Ya, selalunya macam Abang Mek, 50mm tu guna untuk dekat pelamin. Kalau untuk dia orang shoot potret untuk berdua. Tapi kita tengok space lah, tengok space rumah ke. Kalau macam dewan tak ada isu kan. Contoh kalau rumah tu kita tengok space. Kalau okey kita boleh pakai 50, sebab gambar dia potret 50 ni memang mantap lah. So dia punya cropping dia tu cantik. Crop dia tu cantik. Cropping dia tu cak ngam lah. Cun-cun lah. Memang ngam. Lepas tu untuk 50 pun kita shoot outdoor juga. Kebanyakannya mostly banyak guna 50mm lah kalau kat outdoor. So satu lagi kita perlukan wide lens. Wide lens ni untuk kita shoot group foto. Kadang-kadang kena tempat yang sempit, dia jadi susah. Maksud dia kita contoh recommended 24mm lah. 24mm lah. Ataupun 28mm. Tapi yang paling okey 24mm lah. 24. Maksud dia kita wide tu cantik lah. Kita boleh cover lah kan. So kita boleh tanya sikit Abang Mek tentang skill yang mungkin Abang Mek guna untuk Abang Mek bercakap ataupun berdepan dengan klien Abang Mek sendiri. Skill berkomunikasi yang Abang Mek guna. Okey, tip dia kita macam ni, kita contoh kadang kebanyakan klien Abang Mek kadang-kadang tak jumpa. Maksud dia kita deal online saja. Maksud dia melalui WhatsApp lah. So kita memang hari kejadian tu, hari majlis dia baru kita jumpa. So kita pun tak kenal dia. Betul tak? So macam mana kita nak tackle dia tu kan? Sebab kita tak kenal dia. Maksud dia orang kita tak pernah jumpa asing, lagi stranger lah. Macam stranger lah. Jadi tip Abang Mek, maksud dia kita dekat dengan dia. Maksud dia kita ramah, kita tanya dia. Maksud dia kita lebih macam ramah. Kita ramah. Ramah, tanya. Maksud dia bagikan dia tu rasa macam kita ni macam kawan dia. Maksudnya kita tak kenal dia pun, tapi kita bagi dia rasa kita ni dah kawan dengan dia. Dah lama kawan dia. So jangan bagi dia tak selesa. Maksud dia macam especially lelaki kan, kadang-kadang diorang stres. Sebab contoh kalau kenduri belah perempuan, dia macam dia pun tak kenal siapa situ. Jadi kita lah macam kawan dia. Maksud dia kita sembang dengan dia. Maksud dia bagi dia seronok kita. Sebab kalau orang maksud dia kalau orang selesa dengan kita, maksud dia orang selesa dengan kita, kita senang lah. Kita dah tackle dah. Kita nak buat kerja pun jadi senang. Senang lah. Maksud dia kita nak apa, kita nak iris dia, senang lah. Okay. Dari segi nak meyakinkan kan, macam mana kita nak ataupun Abang Mek menggunakan ataupun dah amalkan skill untuk kita nak yakinkan orang untuk ambil servis kita, ambil yang booking kita lah kan, nak ambil servis kita kena jaga apa untuk dia tengok dan dia kata okey aku boleh ambil kat dia ni. Okey, dia macam ni tau. Kita kena selalu dia kebanyakan yang Abang Mek ni lah, Abang Mek macam practice fast respond.
Fast response. Okey, macam klien tanya kita rasa bersyukur tau, sebab contoh dia tanya, dia contact kita nak tanya package. Maksud dia kita kena bersyukur, beribu-ribu fotografer dia cari kita. Betul. So kita macam the right person lah. Maksud dia Allah tu tujukan diri kita dekat dia. Maksud dia, so kita macam mana pun kita kena bagi salam. Kalau dia tak bagi salam pun kita bagi salam kat dia. The greeting dia. Ya, maksud dia kita kena apa pun Allah dulu. Maksud dia kita bersyukur dalam niat, dalam hati kita bersyukur. Ya Allah Tuhanku. Maksud dia Allah klien ni bertemu dengan kita. Maksud dia mungkin insya-Allah ada rezeki sebagai pelanggan kita. Walaupun dia booking dengan kita, tapi betul. dia dah ada satu move untuk dia booking dengan kita. Sebab dia macam ni, dia okey, manusia dengan manusia dia ada satu penghadang. Satu penghadang ni bukan apa. Kita apa-apa kita dengan kita kena Allah. Maksud dia dulu kat Allah. Maksud dia bagi salam, maksud dia kita bagikan, maksud dia satu orang kata penghadang. Sebab kadang-kadang kita hai dia pun hai. Sebab kita macam kita tak maksud dia kita tak dahulu ke Allah. Sebab kita kena ingat Allah yang bagi rezeki kita. Ya, betul. Okey. Dari segi mungkin Abang Mat boleh share dari segi harga penetapan, sebab sekarang ni mungkin kita tengok sendiri ada isu fotografer buang harga ataupun orang dapat value yang tak okey dengan harga yang tinggi, ataupun value dia okey tapi dia letak harga yang rendah. So macam mana Abang Mat mungkin Abang Mat boleh share sikit macam mana nak handle benda tu? Ini sebab pengalaman 16 tahun. Sebab kalau di utara ni tinggal beberapa orang saja. Beberapa orang saja yang full time lah. Yang part time tu dia tak kira lah. Banyak lah. Sebab part time ni dia tak kisah. Sebab dia bukan, ada benda lain. Dia bukan core betul-betul bisnes foto ni. Dia just part time. So yang full time ni tinggal beberapa crack saja yang buat. Maksud dia yang masih orang kata struggle yang konsisten kira. Benda sebab bisnes, sebab kita, macam satu kena fight. Maksud dia fight harga. Tapi macam Abang maintain harga. Maksud dia kita ada satu jenama dah. Maksud dia kita letakkan, dia macam ni lah. Kalau kita berniaga, contoh berniaga kopi lah, ada orang berniaga tepi gerai, ada orang berniaga kafe, ada orang berniaga kat hotel. So harga pun dah rate dia berbeza dah. So kita sebagai peniaga, kita yang target market tu kat mana. Maksud dia kita nak klien macam mana. Faham. Maksud dia kita target klien tu kat mana. Kalau kita letak harga yang rendah, kita akan dapat sekian-sekian. Kalau kita letak harga yang rate dia macam ni, kita dapat macam tu lah. Maksudnya kita targeted kita tu, kita nak macam mana. Kita ya, nak betul. Dapat klien yang sebab macam mana. Jadi isu harga ni memang dari dulu lah. Dari dulu. Memang tak akan selesai lah. Dari dulu. Tapi pengalaman Abang Mat, siapa yang letak murah tu, mula-mula dia okey, mungkin dia job banyak, tapi lama-lama dia akan give up. Sebab dia kata apa, kerja tak berbaloi. Ya, betul, dia tak berbaloi. Kerja tak berbaloi. Maksud dia kita punya margin, sebab dalam bisnes fotografer dia tak belajar dari segi account. Maksud dia tak tahu dia pun macam margin, dia tak kira dia profit and loss dia tak kira. Sepatutnya dalam bisnes, walaupun sekecil-kecil fotografi pun kita kena belajar. Maksud dia costing apa yang kita ada. Maksudnya bukan dari segi bisnes fotografer saja. Ya, betul. Semua kena ada. Melibatkan kita kena ada tu sendiri. Profit and loss. Maksud dia kita kena tengok apa kos-kos yang kita akan keluar, apa benefit yang kita dapat. Kita kena tengok tu. So macam kita, wedding photographer yang baru kan, apa suggestion Abang Mat sendiri untuk depa mantapkan skill depa? Sebab kita tengok sekarang ni kita ada community dia sendiri kan, tapi bila kita tengok wedding photographer yang baru nak up ni, depa ni tak berkomuniti sangat lah kan. So berpuak-puak lah. Kita boleh kata berpuak-puak lah. So apa saranan Abang Mat sebagai orang kata otai sifu untuk depa ni? Okey, sebab tu Abang Mat dengan admin create kan NWP. Ya, Northern Wedding Photographer untuk utara. Tapi sebenarnya nama NWP tu bukan sekadar untuk wedding saja. Sebenarnya untuk keseluruhan. So kita, maksud dia untuk
bukan wedding sajalah. Kita eratkan lagi Ya, lah. tapi kita target sebenarnya untuk Melayu lah. Tapi ada juga bahasa-bahasa lain join. Alhamdulillah lah diorang join juga kan. Maksud diorang nak join. Tapi kita nak sebenarnya kita ada sebab Mamek tengok komuniti lain, bahasa lain untuk fotografer, diorang ada satu komuniti diorang. Daripada satu komuniti untuk depa sendiri. So diorang harga pun diorang akan harga tu diorang ada harga lantai apa. So sebab tu diorang boleh pergi, diorang punya tu boleh pergi jauh lagi. Ya, betul. Sebab experience Mamek banyak kalau letak harga murah dia takkan kekal lama. Sebab mula-mula dia okey, dia rasa seronok, lama-lama dia rasa macam tak berbaloi lah kerja kan. Buat penat kan. Harga tak padan, orang kata penat, kerenah klien, nak kena hadap kerenah klien lagi kan. Jadi Abang macam untuk fotografer baru-baru ni kita join lah community. Macam NWP community. Lepas tu kalau nak mantapkan kita punya skill ni, pergilah belajar dengan mana-mana pun tak kisah. So bila kita ada community ni, kita tahu kita punya level dekat mana, dan kita boleh berguru lagi dengan orang-orang dalam sebab community kita. Dia macam ni lah, dari fotografer jangan duduk dalam gua lah. Kena bercampur dengan orang. Kena bercampur. Maksud dia kita jangan rasa belagak, kita rasa bagus. Sebab kita join dengan orang baru kita, alamak, kita letak harga murah, patut klien ramai cari kita. Kita tahu kan. Baru level kita macam mana. Dia segi harga, dia tak ada isu harga tu masing-masing margin kita, tapi berbaloi tak? Tak berbaloi Macam tu lah, confirm tak berbaloi. So kita mungkin Bamek boleh bagi tahu sikit apa next plan Bamek dalam masa dekat ni, apa yang Bamek akan buat? Okey, dalam ujung bulan ni, bulan 10 ni, ujung bulan 10. So Bamek akan mengadakan satu bengkel lah, asas fotografi dekat di Kampung Agong lah. Berapa hari bulan tu? 27 hari bulan. 27 hari bulan 10. So slot pun tak banyak dah. So memang kalau yang ada yang nak join, boleh lagi lah. Tapi slot tu terhad lah. Slot terhad. Dekat mana tu? Kampung Agong. Dekat Penaga. So tempat tu tempat untuk belajar pun cantik. Nanti akan disediakan model sekali. Masuk untuk praktikal. Kiranya complete set lah. Complete semua ada. Orang-orang yang baru, yang newbie photographer, memang the best lah. Memang terbaik lah. Suggested Vibe lah. Maksud dia kita akan pakai baju, model pun akan pakai baju traditional konsep. Lepas tu vibe dia vibe kampung. Oh memang mantul lah. So dekat situ apa yang Bamek akan curahkan ilmu Bamek kat situ sebagai contoh? Dia macam ni lah, kebanyakan fotografer, kebanyakan lah ini experience Bamek kan, asas kamera diorang tak faham. Asas kamera diorang tak faham. Depa agak-agak sebenarnya ilmu asas fotografi tu kita kena mantap dulu. Okey, macam indoor kita nak guna macam mana, outdoor kat mana, setting tu. Setting tu apa, white balance kita nak pakai. Maksud dia benda-benda teknikal tu kita kena belajar dulu. Maksud dia asas tu kita kena belajar kamera punya ni kan. Kita punya gambar boleh dapat mantap. Ya betul. Lepas tu baru kita belajar. Lepas tu hari workshop tu kita akan ajar komposisi. Ya, komposisi. Maksud dia macam mana kita nak asah mata kita. Sebab banyak fotografer dia belasah. Dia tengok jadi cerah okey balun dah. Sebab nak asah mata, maksud dia macam ni lah. Kita kena ada mata ketiga maksud dia. Maksud dia mata kita dua kan. So kita jadi fotografer ni kita kena ada mata ketiga. Ya, mata ketiga. Tu dia punya istilah tu. Jadi mata tu kita nak tengok background kita pilih, pemilihan background. Orang kata background clean tu maksud apa? Background clean tu bukan maksud dia ada sampah apa. Itu dia itu teknik. Lepas tu teknik apa kita, sebab banyak fotografer dia point and shoot. Dia tengok dia shoot ya. Sebenarnya think before shoot. Ya, tengok dulu. Maksud dia angle, apa komposisi kita nak buat, apa teknik yang kita boleh apply dalam satu gambar, satu frame tu apa yang kita boleh apply. Sebab macam saya punang aja, the best satu gambar tu kita ada boleh apply tiga elemen fotografi minimum. Kalau kita boleh buat 3 tu kira padu lah gambar kita. Sebab kita nak jadi fotografer, itu macam Abang cakap, nak jadi fotografer senang. Nak jadi fotografer yang berkualiti tu
yang sukar beza lah. fotografer dengan fotografer yang berkualiti. Ya, Okay, betul. so kepada penonton-penonton yang mungkin nak join, hampa nanti boleh kontak dengan Bamek sendiri. Mungkin kita akan sediakan nombor phone ataupun link kat bawah. 27 hari bulan 10, Amek alias Fotografi akan adakan satu bengkel untuk newbie wedding photographer. Mungkin hampa dah dengar tadi, kita akan belajar basic-basic setting kamera dan mungkin hampa kelas ni memang berguna untuk wedding photographer yang baru nak start. Hampa kena invest sikit lah, orang kata Bamek, bila kita nak ilmu tu kita kena invest sikit. Sebab bagi Bamek, kalau kita keluar duit tu kita dengan lain tau. Dia tak dengan kita dapat free. Effort tu kita lain. Betul-betul kita nak belajar. Okey, alhamdulillah sebab Bamek ni dah mengajar fotografi ni dari 2011. 2011 So dah 13 tahun lah. Mengajar dari 2011. Ya, maksud dia dah 13 tahun lah. So kebanyakannya fotografer utara ni kebanyakan lah pernah masuk kelas Bamek. Yang ada sekarang ni yang banyak join, ada yang join lah. So bukan biasa-biasa, hampa dengan 150 tu hampa akan dapat basic asas ataupun hampa boleh tahu macam mana cara nak dapat satu gambar yang cantik dengan harga 150. Memang sangat-sangat berbaloi lah orang kata Bamek. Terbaik. So kita sikit lagi, kita mungkin ada sikit lagi masa untuk kita tanya Bamek. Dari segi pengurusan studio, Bamek ada studio sendiri dan ni adalah channel dia untuk podcast yang first kita buat ni. Kita try buat podcast ni. Betul. Dan studio ni dekat mana Bamek, dan apa yang orang akan buat ataupun apa servis yang orang boleh gunakan untuk studio ni? Okey, studio, nama studio VC Studio. VC Studio. Ya, VC Studio. Dia lokasi dia lemak dia belakang Lotus Kulim. Belakang Lotus Kulim. So studio sini, yang sini dah dari start 2016. 2016 maksud dia ni studio yang ketiga. Maksud dia saya berpindah lah. Berpindah. Yang pindah-pindah yang saya buka sini 2016. Maksudnya dah hampir dah lebih kurang lah. 8 tahun lah tu. Lebih kurang kat sini dah 8 tahun. So kira servis yang disediakan untuk dekat VC Studio ni, photoshoot yang paling banyak photoshoot raya lah. Photoshoot raya. So photoshoot raya ni dah bermula 2013. Maksud dia kita start VC Studio ni dari 2013 lah. Cuma location dia saja location berbeza lah. Maksud sebab sini dari 2016 kan. Tapi kira antara studio yang paling lama. Maksud dia studio paling lama yang menyediakan servis photoshoot raya studio. Yang paling lama di Kulim lah. So kalau kata apa plan untuk next year punya raya? Okay, next year ni kita akan menyediakan 4 prop konsep. 4 konsep. 4 konsep insya-Allah yang memang cantik untuk tahun 2025 ni. So yang mana yang nak ni nanti kena booking. Dah sekarang ni dah ada start nak booking dah. Dah start orang tanya. Dah start tanya, bukan tanya saja, dah start booking pun ada. Dah start booking pun ada. Maksud dia berapa bulan lagi. Tapi diorang dah start sebab diorang dah selesa dengan studio ni. VC Studio sendiri. Ya, betul. So orang Kulim hampa kena stay tune. Kita ataupun Bamek ada ada 4 konsep tu ni. Kena standby. Yang mana yang dah beli baju raya awal-awal Bamek no. Betul. Depa kadang orang tak mau rushing, depa tak mau rushing sebab nanti kadang, di kampung. Sebab kadang diorang nak raya ke tempat lain. Betul. So boleh photoshoot awal lah. Photoshoot awal nanti raya just post je. Ya. Okay. So stay tune. VC Studio Kulim, belakang Lotus Kulim. Raya 2025 ada 4 konsep yang menanti hampa. Okay. So Bamek mungkin ada kata-kata terakhir untuk usahawan-usahawan muda ataupun usahawan-usahawan kecil yang baru nak membangun dekat luar sana. Apa pendapat ataupun semangat kata-kata yang Bamek boleh bagi kat mereka? Kalau kita yang usahawan lah, usahawan ni nombor satu kita kena jaga Allah lah. Maksud dia jaga solat. Sebab kita kena ingat kita tak ada bos. Macam orang makan gaji. Kalau orang makan gaji dia ada bos. So dia boleh bodek bos. Macam kita nak bodek siapa? Betul. So kita ni memang pergantungan 100% lah kita dengan Allah. So kalau kita pun tak rapat bonding dengan Allah, macam mana kita nak ni kan? Ya, betul. Maksud dia kita kena buat lebih lah. Maksud dia
lebih lah, extra apa yang Allah suruh kita kena buat extra Ekstra lah. ya betul. Tapi bagi Abang Amir itulah maksud dia, kalau kita nak buat sesuatu pula, orang berniaga ni kan, orang bisnes ni, itulah kena jaga. Jadi kadang-kadang kalau kita buat bisnes kau-kau pun, kalau kita tak jaga hubungan kita dengan dia pun, dia tak jadi juga. Kadang dia macam ni, dia bagi kadang dia bagi, tapi itu adalah satu apa tahu, itu satu macam ujian besar lagi pada dia kita. Dia nak melalaikan kita lagi. Ya, macam kita kata contoh dah kaya jutawan. Kadang-kadang itu lagi yang kita boleh jadi ria, contohlah kan. Bila kita lupa dah. Lupa, maksud dia itu dugaan besar. Manusia ni ada time kaya lagi. Betul. Dia lagi lain macam. Lagi dia ada banyak benda yang dia nak, lagi banyak ujian dia. Dia lagi lain macam apa dah. So bagi Abang Amir itulah kita jaga Allah, minta doa. Macam itulah. Okay, so mungkin masa pun dah mencemburui kita. So itu saja untuk first episode podcast VC Studio kali ni. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Abang Amir kita, Amir alias fotografi. Dan kita jumpa di next episode. Ciao, bye bye.